Kalimah tayyibah, kalimah iman. Hadis ke-60. An Itban bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yuwafiya 'abdun yawmal qiyamah yaqulu la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallahi illa haramallahu alaihi an-nar, rawahu Bukhari. Sayyidina Itban bin Malik al-Ansari berkata bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang hadir pada hari kiamat sambil mengucap kalimah la ilaha illallah semata-mata kerana inginkan keridaan Allah, pasti Allah akan mengharamkannya api neraka ke atas dirinya, riwayat Bukhari. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man faraqa ad-dunya 'ala al-ikhlas lillahi wahdah la syarika lah wa iqamis salah wa ita'iz zakah faraqaha Allahu anhu radin, rawahu Hakim. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sahaja yang meninggal dunia dalam keadaan ikhlas semata-mata kerana Allah yang Maha Esa, tiada sebarang sekutu baginya, dan dalam kehidupannya dia sentiasa menunaikan salat. Jika dia orang kaya, dia selalu menunaikan zakat, maka dia meninggal dunia dalam keadaan Allah redha terhadapnya. Mustadrak Hakim. Keterangan, maksud ikhlas semata-mata kerana Allah ialah kerelaan mentaati Allah Subhanahu wa taala daripada hatinya sendiri. Alhamdulillah tuan-tuan media, pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk kalimah tayyibah, kalimah iman. Hadis ke-60 riwayat daripada Itban bin Malik al-Ansari. Itban bin Malik ni salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itban ni dia yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam dekat kampung dia, Bani Salim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia hijrah ke Madinah, dia yang pertama dia mensaudarakan. Kalau Itban ni disaudarakan dengan Umar Al-Khattab. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang daripada Mekah ni, yang Muhajirin ini, yang Madinah ni Ansar. Itban ni orang Ansar, Madinah. Jadi orang Mekah ni semua Nabi SAW itu yang dikatakan Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Jadi setiap orang yang daripada Mekah ni akan dia saudarakan dengan orang Madinah, orang Ansar. Jadi dicarikan partner. Seorang sahabat ni sedarakan dengan ini. Jadi bila dia sedara, dia ada rumah, ada keluarga, ada tempat tinggal. Itu yang Nabi buat bagi mempersaudarakan orang Mekah dengan Madinah. Jadi Itban ni Nabi saudarakan dia dengan Umar Al-Khattab. Itu Itban bin Malik. Itban bin Malik ni dekat Bani Salim. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah tu, dia ada satu nama dia Masjid Jumaat. Masjid Jumaat, dan dekat dengan Masjid Jumaat tu ada nama dia Masjid Itban bin Malik. Masjid Itban bin Malik ni dia kisah antara yang menarik tentang dia menjadi imam dekat masjid itu, sehinggalah dia ni sampai umur dah tua, dah uzur semua. Kemudian dia jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata dia nak pergi ke masjid dia tu, dia jadi imam, ada macam lembah. Jadi kalau musim hujan payah dia nak pergi. Satu, kedua, dia ni ada riwayat menyebutkan dia ni dia buta. Di akhir hayat dia buta. Allah Ta'ala uji dia dengan buta. Jadi dia payah untuk pergi. Jadi dia minta dengan Nabi SAW agar dia boleh semayang dekat rumah dia. Jadi dijemputlah Nabi pergi dekat rumah dia, dan dia minta Nabi semayang dekat satu sudut dekat rumah dia. Jadi Nabi SAW dengan Abu Bakar pergi rumah Itban ni, dan masuk je rumah, terus Nabi tanya nak semayang kat mana. Dia boleh tunjuklah semayang kat situ. Rasulullah semayang kat situ supaya tempat itu Itban ni nak jadikan musalla, surau dalam rumah dia, tempat Nabi salat.
Jadi Abu Bakar pun ikut, dengan Itban pun duduk, ikut Nabi solat, dan lepas solat tu barulah dia jamu Nabi dengan Abu Bakar. Dan pernah ada riwayat menyebutkan bahawa Nabi dia tanya Itban, kamu dengar tak bunyi azan? Dia kata dengar. Kalau dengar maksudnya kena pergi ke masjid. Adalah tarikh sejarah menceritakan tentang Itban bin Malik al-Ansari, orang yang istiqamah. So dalam hadis ini Itban yang menyebutkan bahawa Nabi SAW mengatakan, lan yuwafiya abdun yaumal qiyamah yaqulu la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah illa haramallahu alaihi nar. Kalau hadis disebut asbabul wurud, sebab turun hadis. Kalau kita belajar Quran, dia kata asbabun nuzul, sebab sesuatu ayat Quran tu diturunkan disebut asbabun nuzul, ada kisah di sebaliknya. Kalau hadis dipanggil asbab al-wurud, sebab urut hadis, terjadinya hadis ni. Jadi kalau kita tengok dan hadis ni, kalau ulama-ulama dia bahas, Itban bin Malik apabila dia minta kebenaran daripada Nabi untuk semayang kat rumah, dia ada keuzuran dengan butanya, kemudian dia pun tengok ramai dah orang muda yang boleh naik jadi imam. Dia kata tak apalah, bagi orang muda dia semayang kat rumah dengan uzur, dengan payah dia nak pergi. Maka pada ketika itu ada dalam kalangan sahabat yang berbisik-bisik dekat belakang lah, viral lah pula kan, zaman tu viral kat belakang, duk kata nak Itban ni dia tak sayangkan Nabi, tak sayangkan Rasul, dia macam tak nak pergi ke masjid, seolah-olahnya begitu. Maka ketika itulah Nabi SAW, antara sebab urut hadis ini, dia ada beberapa riwayat yang Nabi katakan, lan yuwafiya abdun yaumal qiyamah yaqulu la ilaha illallah. Dia kata, Nabi sabda, sesiapa yang hadir pada hari kiamat yang mana dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah, mengucapkan kalimah tiada Tuhan melainkan Allah, ia bertari biha wajah Allah, ikhlas untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah mengharamkan kepadanya api neraka. Jadi ada riwayat lain mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab para sahabat ketika itu dia melihat yang Itban ni macam tak sayangkan Allah, tak sayangkan Rasul, maka Nabi menolak perkataan para sahabat tersebut, yang menunjukkan Itban ni seorang yang begitu baik orangnya, yang bertakwa kepada Allah, bukan tak sayangkan Nabi dan juga Rasul. Itu asbabul wurud lah hadis ini. Itu kan kelebihan kalimah la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis Anas bin Malik. Anas ni kita kenal, banyak kali kita sebut dah, orang kanan Nabi SAW. Kata Anas, Rasulullah SAW bersabda, man faraqad dunya alal ikhlas, sesiapa yang meninggal dunia, siapa yang mati, faraqad dunya, tinggalkan dunia, mati alal ikhlas, dengan penuh ikhlas. Dia mati dengan penuh ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala wahdahu la syarikalah, yang mana dia ini mati dengan ikhlas mengucapkan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamis salah, dia mendirikan salat. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa itaiz zakah, dia mengeluarkan zakat. Ada tiga benda Nabi sebut. Ada dalam diri dia kalimah la ilaha illallah, ada pada diri dia mendirikan salat, dan ada pada diri dia menunaikan zakat kalau dia ada harta. Maka kata Nabi SAW, faraqaha wallahu anhu radin, faraqaha wallahu anhu radin. Maka dia meninggal dunia dalam keadaan Allah redha terhadapnya. Jadi bila kita baca hadis ni, ada beberapa perkara yang perlu kita ambil ingat. Pertama, pada diri kita ni jangan jatuh kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid. Kedua, kita kena jaga salat. Ketiga, kalau kita ni dah sampai kewajipan mengeluarkan zakat, maka kita kena keluarkan zakat. Itu kena kira lah nasab dia, haul dia dan sebagainya. Moga-moga insyaAllah bila kita baca hadis ni, kita menjadi insan yang ada kalimah tayyibah dalam diri kita. InsyaAllah kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
صل